pada 1 November 2023, harga ayam bulat standard dan super di pasaran runcit didapati stabil berdasarkan kutipan data sepanjang bulan November 2023 dari bahagian harga barang negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di mana harga purata di Semenanjung ketika ini ialah dari RM8.8 sekilo hingga RM8.80 sekilo bergantung kepada negeri. Secara amnya, harga purata ayam di Semenanjung setelah diapungkan jauh lebih murah dari harga kawalan sebelum ini iaitu RM9.40 sekilo. Tan Sri Yang Di-Pertua Kerajaan berpendirian bahawa tidak menetapkan harga kawalan ayam adalah polisi terbaik dalam menjamin keberadaan bekalan yang stabil dan keterjaminan makanan serta merancangkan pemulihan ekonomi dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Sekiranya harga ayam terus meningkat, kerajaan memiliki pelbagai punca kuasa dari segi akta dan mekanisme bagi memastikan tiada elemen pencatutan di pasaran. KPDN akan mendapatkan maklumat yang diperlukan dari syarikat-syarikat dalam rantaian bekalan berkenaan dengan stok, bekalan dan harga. Dari maklumat tersebut, KPDN akan tentukan sama ada terdapat elemen pencatutan dan tindakan seterusnya dapat diambil seperti memberi notis diikuti dengan pendakwaan. KPDN melaksanakan penguatkuasaan tegas dan berhemah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 iaitu penguatkuasaan terhadap pencatutan atau pengambilan untung secara tidak munasabah oleh peniaga di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2018 yang mula berkuatkuasa sejak 6 Jun 2018. Notis bertulis di bawah Seksyen 21 AKHAP 2011 akan dikeluarkan kepada mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga secara mendadak dan ketara untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan secara bertulis mengenai kenaikan harga bagi menentukan berlakunya elemen pencatutan. Penting bagi saya untuk menyatakan di Dewan Yang Mulia ini ayam bulat standard pernah dijual pada harga tertinggi iaitu RM18 sekilo di lawas pada 8 hingga 9 November 2023. KPDN bertindak pantas dengan tindakan memberi notis AKHAP 2011 kepada peniaga tersebut. Di masa yang sama, sebanyak 33 notis AKHAP 2011 telah dikeluarkan di Terengganu bagi maksud yang sama. Di samping itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, approve permit untuk mengimport ayam bulat telah dimansuhkan oleh kerajaan, di mana jika harga ayam melonjak dalam pasaran tempatan, para pengimport boleh mengimport ayam dari luar negara jika harga ayam luar negara lebih murah. Subsidi bersasar juga akan mula dilaksanakan seperti bantuan tunai rahmah dan ini akan membantu mengurangkan impak kenaikan harga ayam di masa hadapan. Jadi ianya satu whole nation approach, Tan Sri Yang Di-Pertua, ya, dan kita sentiasa berbincang dengan kementerian-kementerian yang lain. Di masa yang sama, kita juga menekankan tentang peranan pengguna, Tan Sri Yang Di-Pertua. Bagaimana pengguna boleh menentukan kuasa beli mereka nak beli atau tak nak beli. Seperti yang Kerajaan Perpaduan laksanakan sepanjang tahun 2023, inisiatif Payung Rahmah akan diteruskan pada tahun 2024 dan memastikan ayam sebagai salah satu komoditi yang dijual bagi mengurangkan impak kenaikan harga ayam jika berlaku kenaikan harga. Peruntukan 200 juta untuk 2024 akan digunakan sepenuhnya bagi membantu rakyat mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya, Tan Sri. Ya, silakan, Ahmad. Berapakah penjimatan yang dapat diperoleh oleh kerajaan berikutan daripada inisiatif ini dan apakah tindakan kerajaan bagi memastikan tidak wujudnya ketel-ketel yang memonopoli harga ayam di pasaran? Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan tambahan. Data detail berkenaan penjimatan subsidi itu di bawah KPKM. Jadi saya perlu minta KPKM beri jawapan bertulis. Tapi seingat saya lebih kurang 100 juta sebulan.
lebih kurang. Tapi saya perlu dapatkan maklumat betul-betul daripada KPKM. Berkenaan yang kedua, soalan berkenaan dengan kartel. Kartel ini di bawah Akta Persaingan, di bawah MyCC, Tan Sri Yang Di-Pertua. Dan melalui akta ini, kita KPDN ada punca kuasa untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku tindakan di mana ada berlaku pakatan untuk mengawal harga di sepanjang rantaian bekalan Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi apabila kita rasa ada pakatan untuk mengawal harga makanan haiwan contohnya, atau di mana saja sepanjang rantaian bekalan, kita boleh menggunakan akta persaingan di bawah MyCC. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baru-baru ini satu laporan berita yang memetik pandangan seorang pakar ekonomi daripada UUM yang menekankan keperluan mendesak usaha penghasilan dedak tempatan untuk mengurangkan kos operasi ladang ternakan sekaligus menstabilkan harga ayam. Maka soalan saya, minta Menteri nyatakan apakah usaha kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kita pada bekalan bahan dedak import bagi menstabilkan harga ayam. Terima kasih atas soalan tambahan Yang Berhormat Senator Tan Sri Yang Di-Pertua. Sekali lagi soalan ini di bawah bidang kuasa KPKM. Apa tanggungjawab KPDN ialah mengawal harga di hujung. Ya, akta yang di bawah kawalan KPDN seperti Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, ya, Akta Perlindungan Pengguna, Akta Kawalan Bekalan, itu semua di hujung rantaian bekalan. Jadi di sepanjang rantaian bekalan itu dan di awal rantaian bekalan itu ianya di bawah KPKM. Ya, yang bawah KPDN hanya gula saja. Kalau yang di sepanjang rantaian daripada pengeluaran, ya, tapi untuk yang lain-lain tu di bawah KPKM. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Azhar. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Untuk makluman Tan Sri Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT sentiasa proaktif dalam memudahkan urusan permohonan lesen perniagaan kepada para peniaga tempatan tanpa premis, iaitu yang menjalankan perniagaan di gerai-gerai kecil, tepi jalan dan lain-lain. Sambungan itu, inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPKT dan PBT adalah seperti berikut. Pertama, pelaksanaan manual pelesenan PBT bagi tujuan memudahkan dan mempercepatkan tempoh pengeluaran lesen perniagaan kepada peniaga. Antara penambahbaikannya adalah kelulusan lesen perniagaan yang tidak berisiko dalam tempoh 24 jam seperti premis genting rambut, kedai makan dan kedai pakaian. Dan yang kedua, kelulusan lesen perniagaan berisiko dalam tempoh 2 hingga 14 hari seperti lesen premis pusat hiburan, stesen minyak, bengkel kereta dan lain-lain yang perlu memenuhi syarat lesen serta sokongan agensi teknikal seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Kedua, KPKT telah mempermudahkan dan mempercepatkan proses pengeluaran lesen dan permit perniagaan kecil melalui Pekeliling Bilangan 3 tahun 2008, pengeluaran permit perniagaan kecil oleh PBT yang menggariskan agar PBT melakukan tindakan berikut, iaitu mempercepat dan mempermudah urusan pengeluaran permit perniagaan kecil dan jika perlu memberi kelonggaran kepada syarat sedia ada. PBT memanjangkan tempoh masa dan hari perniagaan serta menambah petak-petak penjaja bagi perniagaan kecil yang dibenarkan di kawasan sedia ada seperti pasar pagi, pasar tani ataupun pasar malam. Seterusnya, permit dikeluarkan kepada hanya warga negara Malaysia sahaja dan pemilik permit hendaklah berada di tempat berniaga sepanjang masa. Dan keempat,
pemantauan dan penguatkuasaan dilaksanakan secara berkala bagi memastikan aktiviti perniagaan kecil tidak menimbulkan masalah kacau ganggu. Seterusnya adalah pelaksanaan garis panduan pengurusan trak bergerak iaitu makanan, barangan dan perkhidmatan di pihak PBT. Garis panduan ini adalah sebagai rujukan dalam pengurusan syarat lesen atau permit perniagaan dan kadafir perniagaan trak bergerak seperti penyediaan lokasi perniagaan dan jenis perkhidmatan yang boleh ditawarkan. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, salah satu agenda utama di KPKT adalah menyediakan kemudahan infrastruktur dalam kawasan pentadbiran PBT yang berpotensi tinggi bagi meningkatkan sumber hasil pendapatan PBT. Jadi untuk tahun 2023, KPKT telah meluluskan 3,289 unit kios kepada 114 PBT bagi program inisiatif My Kios dengan kos sebanyak RM50 juta. Program ini adalah bertujuan bagi menyediakan ruang niaga yang seragam, selamat dan selesa kepada peniaga-peniaga kecil dengan tawaran kadar sewa yang rendah, memulihkan sosioekonomi penduduk setempat dan menjana pendapatan tambahan PBT. Sebanyak 2,485 unit yang telah siap. Jadi selain itu, KPKT juga telah meluluskan projek pembaikan, penyelenggaraan dan menaik taraf bagi perluasan gerai madani melibatkan sebanyak 30 buah gerai medan selera di 29 PBT yang akan memanfaatkan lebih 200 peniaga di kalangan golongan B40 dengan peruntukan berjumlah RM15 juta. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terdapat beberapa laporan yang menyatakan terdapat kira-kira 20,000 unit medan selera, pasar awam dan gerai penjaja di seluruh negara yang masih terbiar dan tidak disewa oleh peniaga-peniaga kecil. Apakah punca berlakunya perkara ini dan adakah kerana kawasan yang kurang strategik? Dan apakah tindakan kementerian bagi memastikan premis-premis ini tidak dibiar begitu saja? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Persoalan ini saya telah jawab tempoh hari dalam Dewan Negara. Cuma bagi memperincikan lagi permasalahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator, seperti yang dilaporkan tadi, memang terdapat premis-premis di peringkat PBT yang masih kosong ataupun tidak disewakan. Jadi di sini memang di pihak KPKT melalui PBT juga kami menggalakkan supaya ada inisiatif yang dibuat oleh pihak PBT bagi memastikan tapak-tapak itu diberikan peluang kepada mereka yang berkelayakan dan seterusnya menjana pendapatan ekonomi. Jadi antaranya malah saya pun ada terlihat sebagai contoh dari segi pengiklanan tapak-tapak itu tidak hanya terhad kepada paparan di PBT sahaja tetapi juga sekarang ini dibuat secara online. Malah di media sosial untuk tawaran-tawaran tapak tersebut. Bagi menjawab persoalan sekiranya lokasi tersebut perlu ditambah baik dan sebagainya, antara nasihat ataupun tindakan yang telah diambil oleh pihak PBT adalah memastikan suasana di tempat tersebut ditambah baik. Jadi contohnya dari segi perniagaan itu pencahayaan mungkin memainkan peranan yang penting. Jadi di peringkat KPKT sebagai contoh, memang kami mempunyai dana yang disalurkan kepada PBT untuk projek-projek kecil. Jadi yang ini memang kita serahkan kepada pihak PBT untuk mengemukakan sebarang permohonan bagi menambah baik infrastruktur yang secara tidak langsung atau secara langsung memberi peluang kepada kumpulan sasaran kita untuk berniaga dan secara langsungnya akan juga meningkatkan pendapatan hasil kepada pihak berkuasa tempatan. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Golongan penjaja merupakan penyumbang keuntungan yang besar dalam ekonomi negara. Soalan sayanya, adakah kementerian mempunyai perancangan dalam memperkasakan inisiatif wilayah bebas niaga yang digerakkan di seluruh negeri di Malaysia ini supaya rakyat dapat menceburi dalam bidang perniagaan secara tidak langsung dan secara tidak langsung dapat merancakkan lagi ekonomi dalam sektor perniagaan ini di seluruh negara.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri Yang terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator bagi persoalan sama ada cadangan dari segi program yang disebut tadi, yang tu saya kena semak dari segi status pelaksanaannya. Cuma ketika ini di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan, antara pertekanan yang dibuat untuk bagi membantu kumpulan peniaga kecil ataupun penjaja adalah pertama adalah untuk naik taraf medan selera ataupun medan niaga tadi. Jadi untuk tahun ini sebanyak 30 medan niaga yang telah kita naik taraf dengan perbelanjaan RM15 juta. Manakala yang perkara kedua yang saya sebut tadi adalah untuk memberi peluang My Kiosk ataupun kios-kios perniagaan ini yang disalurkan kepada pihak PBT. Jadi tahun ini sebagai contoh, daripada 3,289 yang kita tawarkan kepada PBT, sebanyak 2,485 unit kios ini telah siap dan diserahkan kepada 114 PBT. Perancangan kerajaan yang mana telah diumumkan dalam Belanjawan 2024, Kerajaan Madani menambah lagi RM50 juta bagi meneruskan agenda untuk My Kiosk ini. Cuma kita juga telah mengambil maklum balas daripada pihak PBT yang telah pun menerima kios-kios ini dari segi penambahbaikan. Jadi antara cadangannya mungkin dari segi unit itu kita mungkin terpaksa tingkatkan sedikit dari segi nilaiannya. Sebagai contoh, kios yang ada pada hari ini, nilaian ketetapan yang kita buat adalah RM20,000. Yang mana kios itu juga membekalkan tenaga secara solar untuk kegunaan peralatan kecil, yang tenaga kecil. Tapi tahun depan atas feedback kita akan tingkatkan satu unit kios itu kepada harga RM25,000 supaya kelengkapan itu lebih memenuhi ekspektasi para peniaga kecil kita di luar sana. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Amat. Kalau Senator Tan Haji belum puas hati dengan jawapan tu, yang mungkin you idea berlainan. Tak payah saya sebut je. Berjumpalah kan Timbalan Menteri, beri macam mana cara bebas perniagaan tu. Itu saya nak sebutkan. Sebab kalau di Sarawak ada satu bangunan yang besar, siapa saja boleh berniaga di situ. Lepas itu tak ada lesen, tak ada apa. Lepas collection daripada pihak majlis bandaran akan buat collection in situ. Masa tu juga siapa berniaga itu kena tax ikut. Besok dia tak ada lah. Jadi itu saya fikir yang dikatakan tu. Yang Amat. Terima kasih. Sila Yang Amat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan kepada Timbalan Menteri iaitu berkaitan dengan undang-undang kecil PBT, pihak berkuasa tempatan di seluruh negara lah, yang tidak diselaraskan, iaitu berkaitan tentang operasi premis-premis warga asing yang berniaga, iaitu lesen diberikan kepada tempatan dan operasi yang dikendalikan oleh warga asing. Ini yang menyukarkan di peringkat pihak berkuasa tempatan untuk mengawal perkara ini. Jadi apakah kementerian ada undang-undang untuk mengawal isu tersebut, iaitu premis dilesenkan tempatan tetapi dikendalikan oleh warga asing. Di Bukit Mertajam banyak, di Permata Empuh banyak. Tetapi seringkali kita tak boleh diselesaikan sehingga sekarang. Apa persoalan jawapan daripada Timbalan Menteri? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada YB Senator. Seperti mana perkara yang dibangkitkan oleh YB Senator tadi, bagi tujuan perlesenan, sememangnya lesen itu hanya dikeluarkan kepada warga negara. Dari segi lesen juga, kalau kita lihat adalah untuk kebenaran bagi pengambilan pekerja asing juga tertakluk kepada perniagaan tertentu. Dalam konteks soalan asal tadi, kalau kita berbicara peniaga kecil ataupun penjaja, penjaja sebenarnya tidak dibenarkan untuk mengambil gaji orang asing. Itu untuk penjaja. Pasar tani ke, pasar malam ke, itu kena warga negara, dan pemegang lesen itu kena berada untuk berniaga bersama. Cuma masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator tadi, sememangnya
kuasa ataupun undang-undang kecil di bawah pihak PBT ini tidak membenarkan kita membuat pemeriksaan untuk terhadap warga asing tersebut. Sebab untuk menguruskan isu warga asing ini terletak di bawah kuasa contohnya dalam negeri. Contohnya diperturunkan kepada Jabatan Immigration. Maka di sinilah antara cabaran yang kita akui memang dihadapi oleh di pihak berkuasa tempatan, tetapi memang punca kuasa itu untuk pihak PBT ini hanya untuk menyemak dari segi pelesenan tadi. Jadi sekiranya ada aduan awam, maka perlu diadakan operasi bersepadu kerana kalau hanya penguatkuasa PBT yang turun, kita tidak boleh ambil tindakan terhadap warga asing kerana punca kuasa itu tidak wujud. Maka sebab itu dalam kes ini, kalau ikut saya punya rancangan, esok pun ada soalan sepatutnya untuk isu warga asing. Jadi kalau ada kesempatan esok kita boleh berbicara dengan lebih mendalam. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya menyebut Tuan Haji Hussein bin Ismail. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Ya, Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bersama Agrobank sedang membangunkan satu skim perlindungan untuk sektor agromakanan dengan kadar pampasan yang lebih baik berbanding pampasan yang diberikan kerajaan menerusi tabung bencana bagi melindungi komuniti pertanian yang terkesan akibat bencana alam antaranya banjir dan kemarau serta ancaman penyakit dan makhluk perosak. Sebagai permulaan, perlindungan ditumpukan kepada subsektor tanaman melalui skim takaful tanaman padi yang akan dilancarkan pada tahun 2024. Skim ini menawarkan caruman pada kadar RM60 satu hektar satu musim dengan kadar pampasan perlindungan sehingga RM3,000 sehektar semusim tanpa had keluasan hektar. Pesawat yang mencarum akan menerima manfaat yang lebih baik berbanding dengan kadar pampasan di bawah tabung bencana tanaman padi TPTP sedia ada. TPTP hanya menawarkan RM1,800 sehektar dan tuntutan adalah terhad kepada maksimum 3 hektar sahaja. Dan seterusnya, KPKM juga berhasrat untuk memperluaskan skim perlindungan agromakanan ini kepada subsektor pertanian yang lain seperti ternakan, tanaman dan aquakultur. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang Tan Sri Yang di-Pertua. Yang pertamanya, apakah kedua-dua skim ini masih terpakai? Apakah petani yang mendapat bantuan tabung bencana masih lagi juga mendapat bantuan dari segi skim takaful tanaman padi sekiranya berlaku bencana terhadap usaha mereka? Apakah mekanisme yang digunakan oleh kerajaan dalam melaksanakan skim ini kepada petani? Dan yang akhirnya, apakah inisiatif ini atau bantuan ini disediakan juga oleh kerajaan terhadap sektor pertanian yang lain pun tadi disebut, termasuk penanaman-penanaman yang umum yang lain seperti nenas, ubi, yang lain-lain yang mungkin turut terjejas akibat daripada bencana. Terima kasih. Assalamualaikum. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum pelancaran untuk skim takaful ini, yang tabung bencana tanaman padi yang sedia ada masih kekal. Sehingga pelancaran yang dijangka kita sasarkan, kita nak lancarkan pada bulan Mac seawalnya pada tahun depan. Dan ini sememangnya tertakluk kepada kelulusan pihak berwajib seperti Bank Negara. Dan dalam tempoh tersebut, pihak Agrobank sekarang bersedia dengan pemegang daru sedang dalam fasa terakhir untuk memenuhi syarat yang dikenakan oleh pihak berwajib merangkumi aspek kesediaan operasi dan prosedur pre-operating readiness bagi proses pendaftaran, pentadbiran dan pengurusan tuntutan. So memandangkan ini merupakan perintis untuk skim takaful ini, so kita akan memfokuskan tumpuan kita untuk menjayakan pelancaran tersebut sebelum kita berbicara tentang macam mana nak meluaskan skop ini kepada tanaman-tanaman dan juga subsektor yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, adik-adik yang berhormat, selesai sesi pertanyaan bagi jawab lisan.
aturan urusan mesyuarat dan usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Usul saya, bahawasanya saya, Senator Hussein Ismail, Ahli Dewan Negara, memohon mencadangkan agar majlis mesyuarat ini ditangguhkan mengikut perkara 17(1) dan kurungan 1 dan kurungan 2 peraturan majlis mesyuarat untuk mendesak kerajaan Malaysia menyatakan sokongan solidariti tidak berbelah bagi kepada rakyat Palestin dalam mempertahankan hak kedaulatan negara mereka sekaligus mengecam rejim Zionis Israel sebagai pengamal dasar apartheid, kekejaman dan penjajahan yang sedang berlaku di Palestin. Usul ini adalah perkara tertentu kerana konflik perang antara Palestin dan rejim Israel merupakan suatu kepentingan kepada negara. Memandangkan Palestin mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia, maka adalah penting untuk Malaysia secara konsisten bersuara menentang kezaliman Zionis dan terus berusaha untuk membawa keadilan buat penduduk Palestin. Sebagai salah satu peranan penting yang perlu dimainkan oleh Malaysia dalam komuniti antarabangsa, usul ini berkehendak disegerakan kerana keangkuhan rejim Zionis Israel yang enggan untuk meneruskan gencatan senjata dan terus menggila dalam meragut lebih 15,500 nyawa insan yang tidak berdosa sejak 17 Oktober yang lalu. Kenyataan dan pendirian berterusan Malaysia diperlukan bagi menggambarkan bahawa Malaysia tidak akan diam dan membiarkan sahaja rejim Israel terus-menerus melakukan serangan dan kekejaman ke atas lebih ramai rakyat Palestin yang tidak berdosa. Usul ini turut melibatkan kepentingan ramai kerana perbuatan rejim Israel yang menyerang kawasan penempatan awam, termasuklah sekolah, hospital dan kem pelarian Palestin, serta tindakan memotong bekalan elektrik, air dan makanan ke atas orang awam adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan sekiranya keadaan ini berterusan, pastinya akan menjejaskan kestabilan dan keamanan dunia serantau. Justru, saya mendesak kerajaan Malaysia agar terus berperanan di peringkat antarabangsa untuk menekan kuasa besar dunia agar segera menamatkan peperangan yang sedang berlaku ini. Besarlah harapan saya agar perkara ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Negara serta keizinan daripada Majlis Mesyuarat demi kepentingan rakyat. Demikian usul saya. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 17(1) oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail pada Selasa 5 Disember 2023. Teks usul itu adalah seperti yang telah dibacakan oleh Ahli Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail sebentar tadi, yang seterusnya mendapat perhatian dan pertimbangan. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkit oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu bersifat tertentu. Syarat yang kedua ialah bersifat bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat yang ketiga ialah hendaklah disegerakan. Dan saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa pertama, tertentu. Perkara ini adalah perkara yang tertentu. Kedua, kepentingan orang ramai.
ia adalah bagi kepentingan orang ramai. Yang ketiga, berkehendak disegerakan. Perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan. Mengikut Peraturan 17/3, usul ini akan dibahaskan pada petang ini, Rabu 6 Disember 2023, di dalam Dewan ini bermula jam 4.30 petang hingga 5.30 petang. Saya membenarkan pihak pencadang membahas selama 10 minit dan mengikut dengan perbahasan daripada ahli-ahli yang lain, mengikut kesesuaian masa yang ada. Selepas itu, saya akan meminta pihak kerajaan menjawab. Tertakluk kepada permohonan dan pernyataan daripada ahli-ahli yang berhormat, bolehlah menyertai perbahasan itu mengikut kadar yang dapat diberikan pada petang ini. Terima kasih. BR 31/2023, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini merupakan hari kelima, iaitu hari terakhir pembahasan bagi rang Undang-Undang Pembekalan 2024. Di hadapan saya ada seramai berapa orang lagi? Ada 14 orang ahli yang hendak membahas. Berhubung dengan itu, saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan ialah 20 minit bagi setiap ahli yang hendak membahas. Maka dengan itu, saya ingin menjemput Senator Tuan Zaziri Al-Kaf Abdillah Sufian. Sila Yang Hormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan rakan-rakan semua yang hadir di Dewan yang mulia ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua sekali lagi untuk memberi saya ruang dan peluang untuk membahaskan perbentangan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perbentangan belanjawan 2024 adalah bagi mengumumkan dasar-dasar dan rancangan fiskal kerajaan untuk tahun hadapan. Saya ingin menyentuh mengenai beberapa perkara yang perlu dijelaskan oleh pihak kerajaan untuk memastikan belanjawan ini akan memacu pemulihan dan memaju ekonomi negara yang kita cinta ini. Datuk Seri Yang di-Pertua. Isu pertama yang saya ingin membangkitkan adalah kesan SST yang baru diperkenalkan dalam belanjawan 2024. Seperti yang kita ketahui, kadar cukai perkhidmatan akan dinaikkan daripada 6% ke 8% untuk perkhidmatan tertentu dan cukai keuntungan modal telah akan dinaikkan sebanyak 10% untuk penjualan saham yang tidak tersenarai oleh syarikat tempatan. Selain itu, kerajaan juga telah mengenakan cukai baru untuk barangan mewah seperti barang kemas dan jam tangan berdasarkan nilai ambang barangan tersebut. Walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa pelancong luar boleh menuntut balik cukai yang dibayar semasa keluar Malaysia, tapi saya bimbang kenaikan cukai mewah ini akan mendorong orang-orang kita untuk membeli barang-barang mewah di luar negara. Seperti di negara-negara Eropah. Seperti mana kita tahu, barangan mewah di luar negara adalah 20% lebih murah. So, dengan kenaikan SST ini, mungkin kita akan melihat aliran duit kita lebih keluar negara dan tidak akan memberi kesan positif kepada ekonomi negara kita. Ini adalah satu isu yang perlu diberi pencerahan kerana ini akan memberi impak kepada masa depan negara dan berkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Saya ingin mengetahui apakah rasional di sebalik langkah-langkah peningkatan cukai ini.
selain daripada meningkatkan pendapatan negara. Apakah kajian dan hasil kajian daripada kajian tersebut yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk kerajaan berkenaan impak kepada ekonomi dan sosial daripada pengenaan cukai-cukai di atas? Walaupun kita tahu cukai-cukai berkenaan adalah tertumpu kepada sektor-sektor tertentu, tetapi semua sektor yang adalah berkait langsung dalam rangkaian rantai bekalan supply chain. Ini akan memberi trickle down effect yang akan memberi impak kenaikan harga dalam kebanyakan barangan harian. Apakah kerajaan telah mengambil kira kesan inflasi, kos sara hidup dan daya beli rakyat yang dilihat kemungkinan akan terjejas akibat kenaikan harga barang dan perkhidmatan? Saya juga ingin menyoal kerajaan mengenai pengagihan dan penggunaan hasil daripada pungutan cukai-cukai ini supaya pengagihan pendapatan akan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan M40. Adakah kerajaan telah memastikan bahawa hasil cukai ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan perlindungan sosial? Adakah kerajaan juga akan menetapkan mekanisme pemantauan dan accountability untuk memastikan pengurusan yang cekap dan berintegriti terhadap hasil cukai untuk menangani isu ketirisan? Bagaimana kerajaan akan memastikan bahawa SST yang baru tidak akan menjejaskan daya saing dan keuntungan perniagaan tempatan, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang merupakan tulang belakang ekonomi negara? Adakah kerajaan akan memberi sebarang insentif dan pengecualian untuk perniagaan yang terjejas oleh SST baru? Adakah kerajaan akan meningkatkan kerjasama antara agensi-agensi cukai seperti LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kastam Diraja Malaysia KDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memerangi jenayah cukai? Bagaimana kerajaan akan menilai dan menyesuaikan kadar cukai yang dikenakan kepada sektor-sektor seperti sektor digital, sektor hijau, sektor kreatif untuk mengambil kira perkembangan dan perubahan dalam ekonomi global dan tempatan? Adakah kerajaan akan memberi sebarang insentif pemudahan cukai untuk menggalakkan inovasi, kelestarian dan kepelbagaian dalam sektor-sektor, memandangkan sektor ini adalah sektor fokus masa depan negara? Bagaimana kerajaan akan memastikan bahawa SST yang baru tidak akan menjejaskan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat Malaysia, terutamanya golongan yang dikatakan tadi yang kurang berpendapatan, golongan B40, golongan rentan seperti orang tua, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak? Adakah kerajaan sudah ada perancangan untuk memberi sebarang bantuan atau subsidi untuk membantu rakyat menghadapi kenaikan kos sara hidup yang bakal dihadapi dengan SST baru? Bagaimana kerajaan akan mengukur dan menilai kesan SST baru terhadap pertumbuhan ekonomi? Saya ingin bertanya, pendapatan negara, kelompongan pendapatan di Malaysia. Adakah kerajaan akan menjalankan penilaian social impact dan ekonomi SIA atau analisis kos manfaat CBA untuk menentukan keberkesanan dan keadilan SST baru? Saya mohon pencerahan daripada pihak kerajaan.
Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh perbahasan saya mengenai pelaburan langsung FDI dan pelaburan langsung domestik DDI di Malaysia. Saya ingin menyoal kerajaan mengenai dasar-dasar dan inisiatif yang telah dilaksanakan untuk menarik dan mempertingkatkan pelaburan ini berbanding tahun-tahun lalu. Serta apakah langkah-langkah lanjut yang boleh diambil oleh kerajaan untuk memanfaatkan peluang dan cabaran yang timbul dalam pelaburan ini. Apakah kerajaan telah memberikan sebarang inisiatif atau pemudahan cukai, kawalan modal atau peraturan perdagangan kepada pelabur DDI dan FDI untuk menggalakkan pelaburan dalam negara? Apakah perancangan kerajaan untuk menyelaras dan menyepadukan pelaburan DDI dan FDI dengan dasar-dasar ekonomi dan pembangunan yang lain seperti dasar pembangunan wilayah, dasar pembangunan sosial untuk memastikan bahawa pelaburan memberi manfaat kepada seluruh rakyat dan wilayah di negara kita? All nation approach. Adakah kerajaan telah memperkukuhkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara rakan dagang, terutamanya dalam konteks Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP yang telah ditandatangani pada tahun 2020 untuk memperluaskan dan mempelbagaikan pasaran dan sumber pelaburan FDI dan DDI. Strategi jangka pendek dan panjang Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI untuk memberi saluran kepada industri-industri domestik yang tertumpu kepada sektor industri hijau, digitasi dan aeroangkasa untuk berkembang. Berdasarkan GDP, GDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi dalam RMK ke-12 menunjukkan negara kita bergantung dengan perkembangan aktiviti seperti perlombongan REE dan kuari yang tidak selaras dengan usaha pengurangan karbon, decarbonization. Bagaimana, saya ingin bertanya, bagaimana kerajaan akan merancang... Datuk Kesabadas. Celah. Oh, bukan mencelah. Saya ingat Tok Bangun tadi pasal nak mencelah. Sila teruskan, Abi. Oh. Pak Abi boleh. Mencelah untuk keluar dewan. Pak Abi sila duduk, Abi. Sampai habis. Okey, silakan. Special request. Ya, terima kasih, Pak Abi. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Bagaimana kerajaan akan merancang dan melaksanakan dasar-dasar dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran gas hijau GRH dan meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui TBD dalam sektor-sektor yang utama seperti pembuatan, pengangkutan dan pertanian? Datuk Seri Yang di-Pertua, inisiatif yang dimaklumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 16 Ogos 2019 dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional bermula pada 2020 hingga 2024 merupakan perancangan 20 tahun yang melibatkan 5 fasa pembangunan untuk pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur, IKN Nusantara. Sebanyak 31 pelabur telah menyatakan hasrat dan komitmen mereka untuk pembangunan di IKN dengan jumlah keseluruhan 322 perjanjian persefahaman MOU yang telah ditandatangani antara negara di Timur Tengah, yang antaranya adalah negara di Timur Tengah seperti UAE, Saudi Arabia, negara Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan terdapat 10 syarikat Malaysia yang telah menyatakan surat niat, letter of intent.
dengan melibatkan 11 projek pada 9 Januari 2023 lalu. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth Area, BIM-EGA, Borneo Economic Community, BEC, Emerald Belt Strategy, EBS, adalah beberapa usaha yang bertujuan untuk merancangkan ekonomi serantau Borneo memandangkan perpindahan IKN ke Kalimantan Timur yang akan membawa limpahan besar kepada Malaysia, khususnya untuk Sabah dan Sarawak. Usaha ini melibatkan kerjasama antara 3 buah negara di Kepulauan Borneo, iaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia. Tertumpu pada pembangunan infrastruktur, pelancongan alam sekitar, sosial budaya, pendidikan di dalam 2 koridor ekonomi, iaitu koridor ekonomi Sabah, Sarawak, Kalimantan, SSKEC, dan koridor ekonomi Sulawesi Mindanao, SMEDC. Apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dua hala dengan Indonesia, terutamanya dalam bidang perdagangan, pemerkasaan SME, pelaburan, infrastruktur dan keselamatan untuk memanfaatkan peluang yang wujud daripada pemindahan ibu kota IKN Nusantara. Malaysia merupakan rakan niaga Indonesia yang kelima tertinggi. Bilateral trade volume mencecah jumlah RM130. Ya, sekarang ini sedang berlangsungnya perbahasan bagi sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat Dewan Negara. Seramai 14 pembahas dan setiap pembahas akan diberikan peruntukan masa selama 20 minit. Anda boleh saksikan kami di saluran TV, di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga perseriman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda. Ketika ini, baik menurut aturan urusan mesyuarat, antara persoalan yang dikemukakan oleh Datuk Noraini binti Idris meminta Menteri Luar Negeri menyatakan komitmen tanpa sepadan yang turut digalas oleh Duta-Duta Besar Malaysia ke negara luar, khususnya Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, dalam menyampaikan pendirian hakiki kerajaan Malaysia secara terus kepada kerajaan-kerajaan luar berkenaan penentangan terhadap jenayah peperangan terhadap bumi Palestin. Jawapan bagi persoalan tersebut, pendirian negara dalam isu ini tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan ianya jelas memperlihatkan pendekatan berprinsip negara dan hak berdaulat kita menyatakan pendirian tanpa ada rasa tekanan ataupun gentar. Malaysia akan terus menggiatkan interaksi dengan semua negara, tidak terhad kepada negara-negara sepemikiran sahaja dalam usaha mewujudkan kefahaman dan kesedaran lebih menyeluruh terhadap isu Palestin. Malaysia akan terus memperjuangkan hak rakyat Palestin di semua platform, baik di peringkat dua hala serantau antarabangsa dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkekalan ke arah mewujudkan negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Baik, soalan seterusnya oleh Profesor Tan Sri Dato' Dr. Haji Muhammad Hanifah bin Haji Abdullah meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk meningkatkan kesedaran pemeriksaan kesihatan dan penyebaran literasi kesihatan yang lebih proaktif dan berhasil kepada rakyat memandangkan penyakit tidak berjangkit akibat budaya tidak siap membawakan peratusan kematian sebanyak 73% di negara kita. Terdapat banyak program yang telah pun diadakan, antaranya sebagai contoh program dengan izin Health Promotion in Learning Institution, promosi dan pendidikan kesihatan golongan sasar awal peringkat prasekolah, program pemerkasaan kesihatan dalam komuniti, program temu seru melalui dengan izin Wellness on Wheel WOW dan program promosi kesihatan melalui media. Baik, anda boleh terus saksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga perseriman secara langsung bagi mengikuti perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 sehingga selesai. Dan nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
typo di sini. Selain itu, perancangan untuk merancangkan ekonomi di Borneo adalah untuk membangunkan industri aero angkasa dengan kolaborasi bersama negara luar seperti Rusia. Lokasi sematan di Sarawak terpilih sebagai tapak pelancaran, rocket launch site, kerana Sarawak mempunyai lokasi geografi yang strategik dan sesuai untuk pelancaran roket dan satelit ke orbit khatulistiwa menggunakan tenaga roket dan bahan api yang efisien berbanding lokasi-lokasi lain di Malaysia, malah di rantau ASEAN. Kita perlu memberi perhatian yang serius untuk perkembangan kerjasama pembangunan industri aero angkasa negara. Rusia mempunyai teknologi angkasa lepas yang lama dan tinggi. Kerjasama dari segi tech transfer dengan pihak Rusia akan memberi manfaat kepada Malaysia. Saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada kerajaan. Datuk Seri, tempoh hari kita baru hadir dalam majlis tempoh tamat Ahli Dewan Negara dan saya adalah calon terakhir. Dan mungkin pada hari ini, Datuk Seri Di-Pertua, saya punya perbahasan terakhir untuk tahun ini. Maka saya mohon Datuk Seri Yang Di-Pertua untuk memanjangkan sedikit masa untuk saya. Saya tengok muka surat YB itu banyak lagi tu. Selama 20 minit. Tak lama, Datuk Seri. Saya compromise. Okey, kerana alhamdulillah. YB minta, saya bagi 10 minit. Okey, 15 minit. Apakah status dan kemajuan tapak pelancaran di Sarawak yang telah dilawati oleh kerajaan Rusia pada tahun 2019? Adakah kita mempunyai perancangan kolaborasi selain daripada Rusia, contohnya teknologi daripada Egypt untuk membangunkan industri aero angkasa negara? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membangun industri aero angkasa dan bakat-bakat yang diperlukan dalam industri ini? Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi main player di rantau Asia dalam space exploration. Menggunakan momentum revenue negara berpotensi melebihi 18 bilion ringgit Malaysia pada tahun-tahun yang akan datang. Datuk Seri Yang Di-Pertua, kita harus sentiasa mencari jalan-jalan baru untuk mempertingkatkan pendapatan negara. Saya ingin menyentuh mengenai carbon credit. 54% daripada negara kita diliputi oleh khazanah alam, hutan rimba. 27% daripadanya ialah hutan simpan kekal. Kita harus menyatakan bersama rakan-rakan negara tropikal di seluruh negara seperti Laos, Bolivia, Kamerun, Meksiko, Papua New Guinea, Venezuela sebagai contoh, yang kita adalah the lungs of the world, paru-paru dunia. Saya ingin bertanya, apakah pendirian kerajaan berkenaan penjualan carbon credit dan sejauh mana pencapaian kita dalam isu ini? Bagaimana kita dapat anggaran saya lah, billions of carbon credit yang dapat diharness dalam potensi ini. Menurut Malaysia Timber Council, Malaysia mempunyai keluasan hutan seluas 18.27 million hektar. Kadar karbon kredit pada tahun 2023 tahun ini bernilai anggaran antara 40 USD ke 80
USD per metrik tan. Carbon credit per hektar untuk pokok berumur 30 tahun ke atas adalah 257.5 mencecah 257.5 USD. Correct, USD. Ya, kita memang mengambil nilai konservatif selama 20 USD saja. Dengan a bit of calculation, Datuk Seri Yang penjualan carbon credit ini dapat menambah pendapatan negara dalam satu tahun sebanyak 432.8 bilion ringgit. Satu tahun. 2 tahun 800. 2 tahun langsai hutang negara. InsyaAllah. Saya mohon pencerahan kerajaan dalam inisiatif ini. Sebagai sebuah negara karbon negatif, I believe it's a carbon negative nation, yang memberi peluang untuk kita merealisasikan alternatif revenue source. Sebagai, saya mohon dengan izin. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagai penutup, tak sampai 20 minit. Pembekalan bajet 2024 adalah satu bajet penting dalam usaha kita untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2023. Seperti mana tertera dalam Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2023. Saya berharap perbekalan bajet 2024 ini akan membawa lebih manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia dan memacu pembangunan mampan dan inklusif. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, YB. Thank you, sir. We will miss you. Oh. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Yang sekarang saya jemput YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahas rang undang-undang perbekalan 2024. Izinkan saya memulakan dengan membaca maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang sederhana dan berhemah serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Tahniah diucapkan kepada Kementerian Keuangan kerana RUU Perbekalan 2024 telah diluluskan di Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, kos sara hidup yang meningkat adalah masalah utama yang dihadapi oleh rakyat. Rata-rata rakyat merungut akan kenaikan kos barangan keperluan harian. Mewakili rakyat, terutamanya rakyat dari kalangan B40 di luar bandar dan juga bandar, amat mengharapkan belanjawan ini dapat membantu mereka yang memerlukan. Kenaikan harga beras dan kekurangan beras tempatan sangat memberi kesan kepada rakyat. Oleh itu, kerajaan seharusnya bertindak segera untuk menangani isu ini dengan mempertingkatkan usaha untuk lebih berdikari dalam sektor pertanian ataupun agro makanan. Negara kita masih lagi tidak mencapai tahap keberdikarian dalam bekalan makanan. Mengikut statistik 2019, data tanah terbiar yang sesuai untuk pertanian adalah 103,563 hektar. Jadi adalah penting kepada kerajaan untuk terus berusaha memajukan tanah-tanah ini bagi memastikan keterjaminan makanan negara pada masa depan. Soalan saya, apakah langkah-langkah segera, sederhana dan jangka masa panjang untuk memajukan tanah-tanah ini?
Kelantan mempunyai kawasan tanaman padi luas jelapang sebanyak 13,982 hektar mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2021. Isu utama kawasan penanaman padi di luar jelapang adalah tiada sistem pengairan yang menyebabkan kekurangan air. Oleh itu, penanaman padi hanya dapat dilaksanakan sekali setahun. Masalah pengairan juga menyebabkan tanah-tanah sawah tidak diusahakan dan menjadi terbiar. Justru itu, apakah tindakan kementerian untuk membantu masalah pesawah-pesawah luar jelapang ini untuk membolehkan mereka menanam sekurangnya 2 kali setahun? Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, subsidi ayam telah ditarik balik dan harga ayam telah diapungkan. Saya menerima aduan dari peternak-peternak kecil Melayu Kelantan yang telah terkesan akibat dari penarikan subsidi ini. Mereka tidak dapat menampung harga kos yang tinggi, oleh itu mereka tidak dapat menyaingi harga ayam yang lebih murah dari pengusaha berskala besar. Jadi apakah inisiatif kerajaan dalam membantu peternak-peternak kecil ini? Datuk Seri Yang di-Pertua, Tahun Melawat Malaysia telah ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan peruntukan sejumlah 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama dunia. Industri pelancongan ini diharapkan dapat mencetus dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Promosi kepada Tahun Melawat Malaysia perlulah dibuat secara meluas dan melibatkan semua negeri di Malaysia. Kerajaan juga perlu terokai sektor-sektor pelancongan yang baru, sebagai contoh memberi galakan kepada sektor pelancongan kesihatan rawatan dan kesihatan mental. Datuk Seri Yang di-Pertua, apakah komitmen kerajaan dalam membantu mempromosikan Kelantan kepada negara luar sebagai salah satu destinasi pelancongan pada Tahun Melawat Malaysia 2026? Saya juga ingin bertanya apakah status permohonan Kerajaan Negeri Kelantan untuk pembangunan eko pelancongan di Dabung dan apakah ada peruntukan untuk pembangunan prasarana kemudahan awam di lokasi-lokasi pelancongan di sepanjang Pantai Bacok yang sangat cantik seperti Pantai Senok yang mirip Pulau Nami di Korea, Pantai Impian dan juga kawasan peranginan yang kian menarik perhatian pelancong tempatan di daerah Jeli dan Kuala Krai, contohnya di dataran Kashmir dan juga Latar Janggut. Peruntukan juga disediakan untuk pusat pelancongan Islam untuk membangunkan industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Saya ingin tahu apakah plan tindakan kementerian untuk mempromosikan pelancongan Islam. Apakah Kelantan juga dilibat sama untuk mempromosikan pelancongan Islam, pelancongan ibadah atau seumpamanya ke peringkat antarabangsa? Seperti yang kita sedia maklum, antara yang popular di Kelantan adalah Madinah Ramadan, di mana ia telah menggamit ramai pelancong untuk melaksanakan ibadah puasa dan solat tarawih berjemaah di sini. Datuk Seri Yang di-Pertua, sejumlah 80 juta ringgit juga disediakan untuk memelihara dan memelihara bangunan dan tapak warisan yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kelantan sedang berusaha untuk mewartakan jambatan kereta api Gulimat sebagai tapak warisan UNESCO. Jambatan ini yang juga dikenali sebagai Jambatan Kusial adalah jambatan rel kereta api yang diperbuat dari besi, merupakan yang terpanjang dan kedua tertua di Malaysia yang masih lagi digunakan sehingga kini. Ia dibina pada tahun 1924 semasa penjajahan British. Pada tahun depan genaplah usianya 100 tahun. Justru itu saya memohon kepada kerajaan supaya memasukkan lokasi ini sebagai salah satu dalam senarai yang menerima peruntukan tersebut. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita menyambut baik usaha kerajaan untuk menambah baik kemudahan visa on arrival, pas lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa bagi menggalakkan kemasukan pelancong dan pelabur terutamanya dari negara India dan China.
Yang amat berhormat Perdana Menteri pula telah mengumumkan pengecualian visa selama 30 hari kepada pelancong dari China dan juga India mulai 1 Disember yang lalu. Namun begitu, kebimbangan kita adalah mengenai keselamatan dan kawalan imigresen yang mungkin akan timbul. Ia membawa kepada persoalan saya, berapa ramaikah warga Cina yang telah tamat tempoh visa tapi masih belum pulang, dan apakah tindakan lanjut yang telah diambil oleh kerajaan dan apakah langkah tambahan segera yang telah diambil oleh kerajaan untuk menjamin keselamatan negara. Saya juga ingin bertanya, apakah tindakan keselamatan untuk penjagaan wabak penyakit seperti yang kita tahu, negara China sedang menghadapi kenaikan kes Mycoplasma pneumonia, sejenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang boleh merebak melalui droplet. Jadi apakah langkah keselamatan di pintu-pintu masuk negara kita? Datuk Seri Yang di-Pertua, teknologi AI telah berjaya menguasai kehidupan seharian dan setiap golongan kluster dalam masyarakat. Saya memohon penjelasan apakah persediaan kerajaan bagi memastikan literasi teknologi AI dan digital ini tidak memberikan kesan yang buruk dan juga tidak menyebabkan ketinggalan bagi golongan rentan, terutamanya bagi kanak-kanak dan juga wanita. Apakah ada silibus untuk mendidik para pelajar dalam penggunaan alat dengan kebertanggungjawaban yang betul? Pelan Pendidikan Negara akan tamat pada tahun 2025. Sejauh mana progres pembinaan kurikulum baru untuk murid-murid sekolah? Apakah perancangan jangka masa panjang kerajaan untuk sistem pendidikan negara? Apakah ada amalan terbaik negara luar yang telah diadaptasikan supaya kita tidak ketinggalan dalam pendidikan selaras dengan perubahan teknologi yang sangat cepat berubah? Guru adalah orang yang terpenting dalam sistem pendidikan. Untuk mendidik anak-anak yang merupakan aset penting negara, guru perlulah diperkasakan dengan ilmu-ilmu baru supaya anak-anak kita tidak ketinggalan. Oleh itu, bagaimana kerajaan merancang untuk melatih guru-guru untuk pelaksanaan kurikulum baru? Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan telah merekodkan penurunan pernyataan murid menengah atas dalam aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik kepada 40.94% pada tahun 2022. Selain dari menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas STEM, rentas kementerian dan menyediakan RM100 juta untuk menyelenggara dan menaik taraf makmal komputer sekolah dan memperoleh peralatan baru untuk pembelajaran STEM, apakah usaha kerajaan dalam menyediakan kurikulum baru yang boleh menarik minat pelajar kepada subjek STEM? Kalau kita merujuk kepada negara luar, contohnya Finland, mereka memberi pendedahan seawal prasekolah untuk menarik kanak-kanak kepada subjek STEM ataupun TVET. Mungkin mesti boleh memperluaskan program-program khusus kepada kanak-kanak bagi menarik minat mereka kepada STEM dengan kerjasama NGO di peringkat komuniti. Datuk Seri Yang Pertua, program pembelajaran sepanjang hayat di kolej komuniti adalah wajar untuk menggalakkan komuniti rentan seperti OKU, orang asli, ibu tunggal dan juga warga emas supaya tidak ketinggalan untuk meningkatkan ilmu, upskilling ataupun reskilling kemahiran yang baru. Soalan saya, apakah kelayakan yang diperlukan untuk memasuki kolej dan adakah kompetensi pelajar diambil kira untuk memendekkan jangka masa kursus kerana ia akan menarik minat lebih ramai pelajar? Datuk Seri Yang di-Pertua, Malaysia sedang menua dan bakal menjadi negara tua pada tahun 2030 apabila 15% daripada rakyat kita berumur 60 tahun ke atas. Rakan-rakan senator lain sudah banyak mempersoalkan apakah persediaan kerajaan dalam menghadapi isu ini baik dari segi kesihatan ataupun dari segi kebajikan warga emas. Saya hanya ingin bertanya, apakah strategi kerajaan dalam memastikan rakyat kita tidak menua dengan sihat tanpa menghadapi masalah kesihatan penyakit kronik yang boleh membebankan kerajaan dengan kos yang tinggi. Pencegahan berkali ganda lebih murah.
Seperti yang sedang dialami oleh negara maju, Malaysia juga sedang mengekuri jejak kadar kelahiran yang makin berkurang. Kelahiran hidup merekodkan penurunan 2.8% kepada jumlah 110,354 kelahiran pada suku ketiga tahun ini berbanding 113,506 kelahiran dalam tempoh yang sama tahun lepas menurut perangkaan demografi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Manakala kadar kesuburan jumlah ataupun total fertility rate 2022 di Malaysia merekodkan penurunan dengan 1.6 anak bagi setiap perempuan berusia 15 hingga 49 tahun. Bermakna satu keluarga hanya mempunyai satu ataupun dua anak. 1.6. Kalau tahun 2021 1.7, tahun 2020 1.8. Jadi antara faktor penurunan ini adalah kos sara hidup yang meningkat, kos pendidikan anak yang tinggi, wanita yang berkarier dan juga berkahwin lambat. Tren penurunan kadar kesuburan ini berpotensi akan mengakibatkan berlaku krisis demografi seperti penyusutan pertumbuhan penduduk, penuaan penduduk dan kesan terhadap pembangunan sosioekonomi negara. Oleh itu saya ingin bertanya, apakah usaha dan inisiatif kerajaan dalam meningkatkan kadar kesuburan seperti sokongan penjagaan anak-anak, sokongan keuangan, pendidikan prasekolah atau taska percuma, cuti bersalin, cuti paterna yang lebih panjang atau galakkan supaya wanita berkahwin di usia reproduktif yang ideal iaitu di usia 20-an. Kementerian Wanita boleh melaksanakan kajian untuk kaedah terbaik bagi meningkatkan kadar kesuburan dan kelahiran negara. Tuan Yang di-Pertua, akses kepada perkhidmatan prima kepada semua rakyat terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman perlu saksama. Oleh itu, kemudahan kesihatan baru diperlukan bagi masyarakat luar bandar bagi memastikan pengagihan perkhidmatan penjagaan kesihatan sama rata di seluruh negara selaras dengan matlamat perlindungan kesihatan sejagat. Kerjasama sektor awam dan swasta adalah kaedah yang terbaik dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan prima. Skim perubatan madani boleh memberi manfaat kepada rakyat terutamanya di luar bandar dan pada masa yang sama boleh mengurangkan beban kaki tangan awam di klinik-klinik kesihatan. Saya mendengar rintihan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai klinik-klinik swasta di kawasan pedalaman. Oleh itu, rakyat di sini sukar mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan prima. Justru itu, kerajaan perlu membina lebih banyak klinik-klinik kesihatan yang menempatkan sekurang-kurangnya satu ataupun dua orang doktor selain pembantu perubatan dan jururawat di sini. Kerajaan juga memperuntukkan RM200 juta bagi menyumber luar pesakit-pesakit ke hospital tentera, universiti dan swasta untuk mengawal kesesakan di hospital KKM. Persoalan saya bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan siapakah yang layak dirujuk ke hospital-hospital ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, kerajaan memperuntukkan 50 hingga 100 ribu untuk pembangunan desa di bawah program komuniti madani. Soalan saya bagaimana peruntukan ini disalurkan kepada komuniti desa? Apakah NGO juga layak memohon untuk melaksanakan program permekasaan komuniti desa ini? Sebagai contoh, saya sendiri mempengerusikan sebuah pusat pembangunan wanita desa di kawasan saya yang dinamakan Darul Niswah Jelawat, di mana latihan-latihan kemahiran dalam bidang jahitan, kraftangan, kulineri dan lain-lain lagi yang dilaksanakan secara percuma kepada wanita desa. YB Ahli Dewan dijemput untuk melihat sendiri pusat saya ini selepas musim tengkujuh nanti. Adakah organisasi saya ini layak memohon? Saya bertanya begini bukan untuk diri saya, tetapi untuk manfaat 45 buah pusat pembangunan wanita di Kelantan yang seumpama tempat saya yang juga diuruskan oleh NGO-NGO.
Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini di Kelantan sedang melalui musim banjir. Sudah banyak tempat dinaiki air dan saban tahun Kelantan menghadapi masalah ini. Rantau panjang daerah sempadan yang sentiasa ditenggelami air, sudah beberapa hari mereka di pusat pemindahan sementara kerana air masih belum surut walaupun hujan sudah berkurangan. Pada bulan Disember tahun lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan peruntukan RM12 juta bagi menyediakan 6 unit pam bergerak berkuasa tinggi bagi mengatasi banjir termenung. Oleh itu saya ingin bertanya, apakah proses perolehan pam tersebut sehingga kini? Datuk Seri Yang di-Pertua, pada bulan lepas saya telah menghadiri kursus kesiapsiagaan menghadapi banjir yang telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan NADMA. Saya telah berpeluang untuk menyaksikan demonstrasi menyelamatkan masa banjir menggunakan alat inovasi terbaru dari Bala Bomba Pasir Mas yang dinamakan RBC ataupun Rescue Buoy Control, yang merupakan satu alat yang direka cipta hasil dari gabungan Bala Bomba dan Penyelamat Pasir Mas dan Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang dalam pertandingan kumpulan inovasi dan kreatif Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia peringkat kebangsaan dan telah mendapat tempat ketiga. Ini rupanya. Dan saya membawa ke Dewan ini hasrat daripada Balai Bomba di kawasan Pasir Mas yang merayu saya menyampaikan agar kerajaan memberi sumbangan geran penyelidikan bagi meningkatkan mutu produk RBC supaya setanding negara luar. Dan memang saya tengok, saya pun kagum dengan inovasi ini. Dan akhir sekali saya minta tambahan 1 ataupun 2 minit untuk khusus negeri saya Kelantan. Saya ingin bertanya beberapa soalan. Profesor Awang pun dia bagi laluan. Lepas ni dia. Saya ingin bertanya beberapa soalan. Selain ECRL yang dijangka siap pada tahun 2028, adakah kerajaan berhasrat untuk membangunkan Kelantan melalui jaringan jalan dan pengangkutan awam dengan kerjasama kerajaan negeri melalui pembinaan LRT sebagaimana ketersambungan jaringan pengangkutan di Pulau Pinang ke seberang Perai? Yang keduanya, apakah keseriusan Kementerian Pengangkutan untuk menyambung semula penerbangan terus Kelantan ke Langkawi yang dilihat telah membawa peluang pelancongan bagi rakyat Kelantan? Tahun depan, tahun 2024 merupakan tahun melawat Kelantan. Dan Tuan Yang di-Pertua, yang kedua terakhir, saya sekali lagi ingin bertanya di Dewan Yang Mulia ini supaya saya mendapat jawapan lisan dan direkodkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Pertama, saya ingin tahu status permohonan menaik taraf jalan FT 207 Jalan Pasir Mas Salo dari Simpang Batu 4 di Kota Baru sehingga ke Simpang Salo di Pasir Mas Kelantan. Yang keduanya, menaik taraf laluan D110 dari laluan Tiong ke Pasir Tumbuh. Dan yang ketiganya, pembinaan jalan dalaman utama pembangunan Bandar Baru Tunjung Kota Baru. Projek ini amat penting dan perlu disegerakan dan seiring dengan pembinaan kompleks gunasama persekutuan di Bandar Baru Tunjung. Implikasi jika kita tidak laksanakan projek ini, ia akan mengakibatkan kesesakan yang melampau. Yang dianggarkan lebih 3,000 kenderaan dalam satu masa akan terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya ini, saya ingin menyentuh sikit mengenai isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja yang kian meningkat, terutama kes-kes mencederakan diri sendiri. Apakah tindakan kerajaan dalam isu ini? Apakah plan perancangan kerajaan untuk membina generasi yang mempunyai daya tahan yang tinggi sama ada dari sudut kerohanian ataupun dari sudut keagamaan? Apakah program yang dilaksanakan oleh JAKIM untuk melahirkan generasi yang kebal dari segi mentalnya
apakah pula perancangan kementerian untuk menyediakan lokasi-lokasi yang sihat ataupun taman-taman untuk anak-anak kita lepak dan berekreasi secara sihat. Sekurangnya satu kawasan ada satu don ataupun satu daerah ada tempat untuk anak-anak ini lepak. Apa pula peranan KRT untuk memastikan keselamatan anak-anak kita ini di kejiranan. Tuan Yang di-Pertua, dalam masa singkat ini saya telah cut banyak daripada soalan-soalan saya. Jadi untuk itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Madina. Sekarang ni saya jemput YB Senator Datuk Profesor Datuk Awang Pensarian. Datuk Awang ada 31 minit. Sampai waktu makan tengah hari lah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kata orang penantian itu satu penyiksaan. Tapi saya berpegang pada ayat Innallaha mas-sabirin. Allah sama orang sabar, maka Allah memberikan kemudahan untuk saya mendapat peluang atau giliran menyampaikan perbahasan. Terima kasih Yang Bertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali saya mengucapkan tahniah pada kerajaan kerana menggariskan hal-hal penting yang berkaitan dengan perancangan ekonomi negara bermula dengan pernyataan hala tuju ekonomi negara di bawah payung ekonomi madani. Yang antara lain yang digariskan termasuklah memperkasakan rakyat, pelan peralihan tenaga negara, pelan industri, pelan perindustrian baharu 2023 dan belanjawan madani. Saya singkatkan yang lain, beberapa pencapaian yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan tentang kejayaan pertumbuhan ekonomi dalam tempoh seperti setakat Oktober telah berlaku penurunan inflasi daripada 4% pada 1.8%. Ada beberapa data lain yang sekiranya tidak akan saya ulang. Yang kedua, Datuk Yang Pertua, saya terus kebahagiaan berkaitan dengan lunas penting pembangunan negara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Sebagai asas perbincangan untuk maksud memperkukuh rancangan ekonomi negara, saya bermula dengan penegasan beberapa lunas penting yang saya huraikan seperti yang berikut. Pertama, keperluan kerajaan mempertegas dan memperjelas falsafah penggunaan negara supaya penggunaan negara tidak berlangsung semata-mata sebagai satu proses yang mekanikal sifatnya. Falsafah penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk apatah lagi dalam soal pembangunan negara. Falsafah bukan retorik permainan bahasa atau pernyataan utopia yang tidak mungkin tercapai. Sebaliknya, falsafah menggariskan hala tuju dan pengisian program pembangunan negara. Yang kedua, lunas utama pembangunan negara berkaitan rapat dengan cita-cita atau aspirasi negara. Antara termasuklah keadilan sosial, perpaduan, patriotisme, pembangunan yang berasaskan jati diri, nilai dan budaya negara, kesihatan fizikal dan kesihatan mental serta keselamatan. Baru seperti Yang Berhormat menyebut soal kesihatan mental yang pada saya sangat perlu diberi perhatian. Dalam konteks ini, maqasid syariah sewajarnya menjadi titik perhatian para perancang dan pelaksana pembangunan negara. Tentang kesihatan, saya menegaskan aspek kesihatan mental dan kejiwaan, terkhusus di sisi kesihatan fizikal, kerana dalam tekanan kehidupan semasa yang kian mencabar, kian bertambah manusia termasuk di negara kita yang mengalami masalah kesihatan mental dan kejiwaan. Sehingga pembangunan negara perlu mengatur program khas untuk memelihara kesihatan aspek tersebut. Apatah makna negara maju, berpendapatan tinggi, meningkat KDNK dan canggih prasarananya jika semua aspek yang berkaitan dengan cita-cita negara tidak terpenuhi? Sesungguhnya program pembangunan ekonomi merupakan wasilah sementara pemenuhan aspirasi negara merupakan matlamatnya. Yang ketiga, berkaitan dengan itu perlu dihayati dengan jelas oleh perancang dan pelaksana program pembangunan negara agar semua aspek kehidupan yang mewakili makna tamadun atau peradaban diberi perhatian secara seimbang dan holistik. Meskipun tentu ada pertimbangan keutamaan dalam sejumlah keutamaan. Pembangunan perlu senantiasa dipertalikan dengan pembangunan sosial, pendidikan, kebudayaan, bahasa, perseratan atau kesastraan, kelestarian alam sekitar, selaras dengan taklif manusia sebagai khalifatullah fil ard,
tauhid Tuhan di muka bumi yang berkewajiban menjaga, memelihara dan memelihara kehidupan dan alam daripada kerosakan dan kebinasaan. Soal membentuk warga negara yang berakhlak, bersahsiah positif, berintegriti, mengamalkan budaya ilmu dan budaya berfikir, serta kreatif dan inovatif merupakan hasrat pokok dalam pembangunan negara yang perlu senantiasa diperingatkan pada perancang dan pelaksana program pembangunan negara. Peringatan Perdana Menteri yang sering dinyatakan iaitu kecemerlangan tanpa jiwa dengan izin excellence without a soul yang diinspirasikan pada buku dengan judul Sedemikian karya Harry L. R. Lewis perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan program pembangunan negara. Kita mendambakan warga negara yang bukan saja mencapai tahap sosioekonomi yang tinggi, bahkan punya daya fikir yang tinggi juga, apatah lagi dalam kalangan pemimpin di pelbagai peringkat. Yang keempat, asas pembangunan negara amat rapat dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sejajar dengan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, semua pemimpin dan rakyat wajib dengan ikhlasnya menghormati dan menghayati Perlembagaan Persekutuan. Usahlah lain di mulut, lain di hati, atau telunjuk lurus kelingking berkait. Tidak wajar siapa jua mempersoalkan peruntukan teras dalam Perlembagaan Persekutuan. Meskipun tentu terbuka ruang untuk sesiapa mengulas dan menilai aspek pelaksanaannya yang mungkin sebahagiannya tersasar atau menyimpang pada semangat sebenar Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu, larangan menyinggung perkara 3R hendaklah ditarifkan dan ditafsirkan dengan betul. Larangan hendaklah berkaitan dengan pernyataan atau tindakan yang bercanggah dengan peruntukan perihal 3R dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti penghinaan pada peruntukan tentang kedudukan raja, agama Islam sebagai agama persekutuan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, serta hak sah kaum-kaum lain. Adapun orang yang memperkatakan tiga hal itu dalam bentuk mendukung dan memperteguhnya, tidak sewajarnya disamakan dengan orang yang tidak sebaliknya. Saya menyokong penjelasan Bapak Menteri Dalam Negeri tentang maksud larangan memperkatakan 3R secara yang salah. Berkaitan dengan perkara 153 dan Perlembagaan Persekutuan yang sering menjadi isu, saya juga difahami bahawa yang dinyatakan bukan semata-mata kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, bahkan juga dalam tanda kutip hak sah kaum-kaum lain. Orang Melayu dan Bumiputera perlu memahami peruntukan itu supaya tidak timbul anggapan salah seolah-olah rakan-rakan kita yang lain pada Melayu dan Bumiputera tidak ada hak di negara ini atau perlu menerima hak yang kurang pada mereka. Demikian pula sebaliknya orang bukan Melayu dan Bumiputera perlu mempelajari sejarah dan kedudukan sosioekonomi Melayu dan Bumiputera di negara ini yang mengabsahkan mengapa wujud pernyataan kedudukan istimewa yang dalam kurungan pada kenyataannya kini banyak yang tinggal menjadi ungkapan tersurat saja oleh sebab telah banyak tongkat yang tidak diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputera apabila kerajaan tertentu pada satu masa dahulu merubah pelaksanaan perkara 153 itu. Dalam konteks ini tiada bersalahan pada hemat saya perjuangan mana-mana bangsa menuntut hak masing-masing menurut keadaan yang tepat. Kupasan ahli fikir terkenal ke-14 Ibn Khaldun yang diiktiraf oleh sejumlah ahli besar dunia termasuk oleh Arnold Toynbee perlu dihayati. Menurut Ibn Khaldun dalam adikaryanya atau magnum opusnya Muqaddimah menjadi suatu yang fitrah dan tabi'i. Setiap bangsa menjaga hak dan kepentingannya dengan syarat tidak menafikan atau menceroboh hak bangsa lain. Sementara manusia jadikan Allah berbangsa-bangsa dan berpuak-puak seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tujuan agar saling berkenalan li ta'arafu dengan maksud saling memahami, saling menghormati, saling bekerjasama dan saling berbahagi, bukan untuk bersengketa dan menzalimi kaum yang lain. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Demikian. Pemimpin yang adil yang kita harapkan berlaku dalam pimpinan sekarang perlu memastikan hal itu tidak terjadi dan pada hikmah dalam membentuk warga negara yang tahu akan letak dan kedudukan diri masing-masing menurut keadaan lingkungan yang terhasil pada sejarah dan realiti semasa. Saya sendiri dalam sekian banyak wacana lisan dan tulisan di dalam negara sering menggunakan istilah bangsa Malaysia untuk merujuk pada warga negara bagi negara yang bernama Malaysia. Namun tidak melihat ada masalah bagi setiap warga negara dikenal pasti keturunannya. Asal saja kesemuanya saling menghormati, saling memahami, saling membantu, bak aur dengan tebing dan bak isi dengan kuku. Demikianlah sunatullah atau peraturan Tuhan. Di Melaka pada abad 15-16, menurut suratan sejarah, terdapat sekitar 80 bangsa dan etnik.
baik dari dunia Arab, Parsi, India, China, bahkan Barat, selain etnik di alam Melayu, yang masing-masing dikenal nama keturunannya. Tetapi mereka saling memahami, saling menghormati dan hidup dalam keadaan yang harmonis. Mengapa kita yang hidup dalam zaman yang dikatakan moden ini tidak dapat bersikap dan bertindak moden sehingga kelihatan jauh lebih mundur daripada masyarakat beberapa abad yang silam. Maka itu menjadi taklif kerajaan dan pejabat awam merancang dan melaksanakan program pembangunan negara yang dapat merealisasikan cita-cita mencapai keadilan sosial. Semangat dasar ekonomi baru di IBI yang bermatlamat serampang dua mata perlu diteruskan meskipun cara gaya atau kaedahnya mungkin berbeda selaras dengan keperluan zaman. Matlamat pertama, membasmi kemiskinan tanpa berkaum. Jelas menepati roh dan falsafah pembangunan negara yang adil. Dan ini tidak harus dilupakan. Dengan pengertian dan matlamat yang kedua, menyusun semula masyarakat dalam hal yang melibatkan kawasan atau wilayah, kaum dan strata sosial, jelas masih dan tetap relevan untuk dijadikan kerangka falsafah pembangunan negara pada masa ini. Di Dewan Yang Mulia ini, dalam ucapan sulung saya pada 22 Mac 2023, ada saya ungkapkan bahawa kemiskinan bukan milik mana-mana kaum. Maka itu Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, orang asli, Kenyah, orang sungai dan pulau etnik lain yang dalam kategori miskin perlu dibantu tanpa diskriminasi dengan dalam program pembangunan ekonomi secara adil. Berkaitan dengan itu, Datuk Yang Dipertua, program pembangunan negara yang diterjemahkan dalam Belanjawan 2024 perlu dipastikan memenuhi kesinambungan falsafah dan roh pembangunan negara yang telah diasaskan sejak berdekade-dekade yang lalu, khasnya di bawah kepimpinan almarhum Tuan Razak bin Husin. Dasar-dasar reformatif masih relevan dengan syarat pelaksanaannya dipastikan bersulam integriti, amanah, adil dan saksama kepada semua warga negara. Tindakan tegas perlu dikenakan kepada pelaksana di peringkat manapun yang khianat pada dasar dan program pembangunan negara seperti rasuah, salah guna kuasa, nepotisme, kronisme, kleptokrasi dan perbuatan-perbuatan jelek yang seumpamanya. Dalam hal ini, nama baik dan mulia bangsa Melayu tidak patut dicemarkan angkara adanya sejumlah pemimpin dan pelaksana di peringkat negara, negeri dan institusi yang tidak menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan betul, sehingga terjadi kerana nila setitik rosak susu sebelanga dan seekor kerbau. Dan sekarang hakikatnya lebih pada seekor kerbau. Membawa lumpur, semuanya terpalit. Kerbau-kerbau yang menjelma dalam bentuk perasuah, penyalahguna kuasa, pendiskriminasi dan lain-lain itu perlu dikenakan tindakan tegas oleh kerajaan. Dalam pada itu, sifat jelek seperti itu pun bukan milik mutlak suatu bangsa atau kaum. Ada sejumlah yang melibatkan orang Melayu yang terjebak dalam perbuatan jelek itu. Sebagaimana ada juga orang daripada keturunan lain yang berperangai buruk seperti itu. Masih banyak orang Melayu yang baik, yang menurut ajaran agama yang suci. Sebagaimana tetap masih banyak orang bukan Melayu yang baik. Seperti dalam Dewan Yang Mulia ini, semuanya orang baik-baik belaka. Kerajaan perlu dengan lebih agresif membasmi rasuah dan ekonomi hitam yang menimbulkan kerugian pada negara sehingga mencecah triliun ringgit, baik di pihak penerima maupun pihak pemberinya. Sehubungan dengan itu, kita wajar memberikan sokongan padu pada kerajaan dalam mengutamakan aspek tata kelola terbaik dan ketangkasan penghematan dalam Belanjawan 2024. Tentulah mekanisme untuk memenuhi usaha itu memerlukan islah ataupun transformasi, termasuk pemisahan kuasa badan-badan penyiasat dan penguat kuasa daripada pihak eksekutif. Ini tuntutan yang saya kira masih bergema di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, juga dalam media. Datuk Yang Dipertua, yang seterusnya saya pergi ke bahagian ketiga perbahasan saya berkaitan dengan cadangan-cadangan khusus. Untuk bahagian ini, saya secara umum mohon kerajaan memberikan perhatian khas bagi melakukan penambahbaikan dalam bidang-bidang utama pembangunan negara. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Kita masih bergelut dengan isu-isu berterusan seperti pertama, keutamaan pendidikan sekolah rendah sama ada patut lebih berpusat pada kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira atau mendedahkan aspek akademik.
dengan cepat ataupun dengan agak meluas. Imbangan antara 3M dengan akademik itu perlu diberi perhatian. Kedua, masalah nisbah pelajar STEM yang telah juga disentuh beberapa kali oleh Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Nisbah 60-40 ternyata jauh meleset yang diharapkan di peringkat sekolah menengah. Yang ketiga, soal kebajikan guru yang sebahagiannya terkait dengan soal prasarana. Dalam media sosial baru-baru ini, diceritakan bagaimana ada guru yang terpaksa berebut kerusi, bukan kerusi yang mahal, kerusi plastik. Kerana ada sekolah yang tak cukup kerusi. Apatah lagi kalau 2 sesi. Guru sesi pagi belum pulang, sesi petang sudah sampai, maka masing-masing berebut kerusi, cop kerusi. Ini bagi saya keadaan yang sangat mengaibkan dalam negara yang dikatakan sudah sampai ke tahap yang hebat. Seterusnya isu sekolah daif pun saya kira sudah banyak dibentang oleh rakan-rakan yang berhormat. Yang kelima, soal latihan dan perkhidmatan yang lebih berkesan dan relevan dengan keperluan semasa. Ini saya kira soal yang penting. Kursus perguruan itu penting, tetapi kursus untuk perkhidmatan, in-service training itu juga jangan dikurangkan perhatian dan peruntukan. Dalam hal kurikulum, tampak nyata keperluan untuk menyemak semula sekatan mata pelajaran. Sejarah yang diandaikan menyebabkan kurangnya penghayatan generasi muda tentang sejarah negara yang tepat sebagai contoh. Dalam isu bahasa Melayu, di Dewan ini juga saya pernah menimbulkan keperluan KPM memikirkan langkah untuk mengarus perdanakan sekolah rendah jenis kebangsaan. Dengan salah satu langkahnya menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi sejumlah mata pelajaran, kalau tidak semua. Dan langkah itu dilaksanakan pun secara beransur-ansur, bukan secara mendadak, selaras dengan keperluan kohort tertentu yang kira-kira mengambil tempoh lebih kurang 6 tahun untuk menyelesaikan suatu kohort. Setakat ini bahasa Melayu hanya menjadi mata pelajaran di SSJK. Dan hal itu tidak memenuhi, bahkan tidak membantu gagasan bahasa Melayu merentas kurikulum yang menjadi salah satu intipati falsafah pendidikan kebangsaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam hal bahasa Melayu sebagai mata pelajaran pun berlaku kesenjangan yang tidak sewajarnya, iaitu 2 jenis buku teks yang berbeda bagi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Mengapatah diizinkan keadaan atap genting, atap rembia dan 2 darjat berlaku dalam pada kita bercita-cita membentuk perpaduan dan penguasaan bahasa negara yang setara bagi semua warga negara. Saya ada pengalaman sedikit dalam mengendalikan peranan sebagai bapa angkat ratusan pelajar lepasan SPM yang diantar oleh KPM ke Beijing untuk mengikuti program pengajian Mandarin selama 5 tahun. Semua dilayan sama dengan pelajar penutur jati bahasa Mandarin dalam hal, tahap dan kualiti bahasa, dan tiada sukatan kursus dan instrumen penaksiran yang berbeda antara pelajar Malaysia dan pelajar negara lain dengan pelajar Republik Rakyat Cina. Demikian juga di peringkat pendidikan tinggi, kian kabur pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sebagaimana dihasrat oleh Perdana Menteri sejak beberapa dekad lalu beliau berada dalam kepimpinan negara. Ketetapan kerajaan bahawa tahun 1983 dijadikan tahun sasaran bermulanya bahasa Melayu sebagai bahasa utama di APT ternyata kian melemah dengan peminggiran bahasa Melayu. Khasnya dalam bidang yang disebut bidang kritikal, iaitu perubatan, undang-undang, kejuruteraan, sains dan teknologi. Pelan pemartabatan bahasa Melayu di APT yang dimulakan pada tahun 2011 jelas menemui kegagalan. Apabila laporan audit bahasa di APT yang dilakukan oleh DBP menunjukkan peratusan yang sangat rendah bagi seseorang APT tentang penggunaan bahasa Melayu di kebanyakan APT. Bahkan ada APT yang menyatakan oleh sebab kami ini universiti teknikal, kami tidak tertakluk pada dasar penggunaan bahasa kebangsaan. Bagi saya ini suatu pengkhianatan besar. Taklif mengimarahkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi seolah-olah terbeban hanya pada universiti tertentu seperti Universiti Kebangsaan Malaysia kerana namanya Universiti Kebangsaan sebagai universiti watan. Sementara APT lain seakan-akan mempunyai autonomi untuk tidak melaksanakan dasar bahasa kebangsaan yang jelas tersasar daripada dasar kerajaan sendiri tahun 83 seperti saya sebut tadi. Kini Kementerian Pendidikan Tinggi mula menggerakkan pelan pemartabatan bahasa Melayu di APT bagi tempoh 2023 hingga 2030. Kerajaan perlu memastikan pelan itu tidak tinggal menjadi tindakan yang berlangsung pelan-pelan dan tidak menimbulkan kesan positif. Yang kedua,
yang dipertua dalam pembangunan kebajikan negara di dunia, dasar bahasa kebangsaan atau dengan izin National Language Policy menjadi salah satu tonggak perancangan bahasa atau language planning dengan izin menjadi antara agenda utama negara sedunia untuk membangun dan maju dalam acuan sendiri. Pengalaman saya 2 kali bertugas di Republik Rakyat China sebagai penyandang kursi pengajar Melayu Kerajaan Malaysia di sana dan di Jerman sebagai profesor tamu menunjukkan bahawa faktor ketegasan pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan menjadi salah satu faktor kejayaan kedua buah negara itu. Salah satu asas kejayaan RRC atau Republik Rakyat China dalam pelaksanaan inisiatif jalur dan laluan atau Belt and Road Initiative ialah kekuatan bahasa Mandarin. Sehingga kewujudan Institut Confucius di seluruh dunia telah mengatasi jumlah British Council dan Massey. Dan bagi Jerman, pelajaran dapat kita timba daripada peranan pemikir ulungnya, Wilhelm Leibniz, yang teori dan plan cadangannya menjadikan bahasa Jerman sebagai bahasa utama pembangunan, telah membangkitkan negara itu daripada negara yang ketinggalan di Eropah pada abad 17, muncul menjadi negara maju hingga kini dalam bidang teknologi tinggi, perubatan dan sebagainya. Pengalaman sedikit saya di Korea Selatan, Jepun, Belanda dan Perancis juga menunjukkan pola yang sama. Bahkan negara tetangga kita Thailand dan Indonesia mengamalkan dasar yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Itu menurut rakaman dalam perbincangan dengan pihak EPU dan satu agensi kerajaan tidak lama dahulu. Tentulah dengan tidak menafikan peranan bahasa asing. Kita tidak fanatik. Kerana bahasa asing juga dapat menjadi nilai tambah dalam penggunaan negara. Peri pentingnya bahasa kebangsaan dalam proses pembinaan negara atau nation building, satu agenda bagi negara yang lepas pada belenggu penjajahan, tergambar dalam pernyataan yang teramat mulia Tuan Kamil Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama negara kita, iaitu kata beliau, negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Saya mohon kerajaan lebih tegas dan berencana dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar surat rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Sikap dan tindakan yang meremehkan ketetapan perkara 152/6 dalam Pelbagai Persekutuan masih leluasa. Perkara 152/6 dengan jelas menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi urusan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Tetapi apabila banyak mesyuarat sebagai contoh yang masih dikendalikan dalam bahasa asing atau bahasa yang dikatakan oleh mantan di Pertuan Negara ini bahasa sekadar ular, sekadar belut, hal itu menjadi bukti jelas tentang pelecehan dan peremehan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa negara dalam kalangan pentadbiran, terutama penjara awam dan juga sejumlah pemimpin. Demikian juga penggunaan bahasa di tempat awam, bailan, nama kawasan, nama bangunan atau kompleks dan lain-lain masih sangat pekat kecenderungan penggunaan bahasa asing. Belum lagi kita nilai aspek mutu bahasanya. Masalahnya ialah ketidakpekaan sejumlah pihak pekerjaan tempatan, PBT, dalam penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Pengilanan yang menetapkan keutamaan penggunaan bahasa kebangsaan. Tak ada larangan bahasa asing, tapi keutamaan bahasa kebangsaan ada ciri-ciri yang ditetapkan dalam undang-undang itu. Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan mendakwa tidak mempunyai kuasa mengarahkan atau memantau PBT kerana PBT terletak dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Sejumlah atau kebanyakan kerajaan negeri pula tidak peka dalam penguatkuasaan penggunaan bahasa kebangsaan sehingga akhirnya berlakulah dendangan lagu, oh bangau, mengapa engkau kurus? Tak tahu siapa akhirnya yang bersalah. Dalam hal ini saya mohon kerajaan menyegerakan penggubalan Akta DBP yang baru. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka yang baru. Dengan salah satu perkara penting ialah penguatkuasaan penggunaan bahasa kebangsaan dalam pelbagai sektor utama di negara ini. Akta DBP 1959 sekadar memberikan kuasa pembakuan bahasa dan ejaan, sebutan, istilah, kosakata dan tata bahasa serta kuasa menegur, menasihati dan membimbing yang ternyata menyebabkan DBP sering dianggap sebagai harimau kertas. Bukan kerana DBP tidak bekerja keras, tapi kerana tidak diberi ruang atau tidak memiliki kuasa penguasaan. Barangkali kita boleh belajar daripada pengalaman di Perancis yang dapat kita timba apabila kerajaannya memberikan wewenang pada badan perancang bahasa negara itu dalam aspek penguasaan. Sehingga pernah dilaporkan
bahawa sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam laman sesawangnya didenda sekian ribu euro. Denda atau hukuman memang bukan matlamat kita, tetapi bersama-sama dengan peruntukan lain dalam akta baharu itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkesan insya-Allah. Penegasan pada bahasa kebangsaan tidak berarti kita perlu menutup mata kepada keperluan mempelajari dan menguasai bahasa asing yang dapat menjadi nilai tambah pada penggunaan negara, dan saya menyokong penuh pernyataan secara tekal oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk warga negara Malaysia menguasai pertamanya bahasa negaranya. Yang kedua bahasa asing bermula dengan bahasa Inggeris dan beberapa bahasa asing lain yang sudah pun diperkenalkan di peringkat sekolah, khusus sekolah bahasa penuh, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Arab, Mandarin dan sebagainya. Tohmahan bahawa para pejuang bahasa itu dogmatik, fanatik, ekstrim dan lain-lain hanya fitnah belaka. Kerana semua pejuang bahasa kebangsaan turut menguasai bahasa asing. Kalau saya berada di luar negara yang tidak faham bahasa Melayu, tak mungkin saya bercakap bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Saya harus bercakap dalam bahasa asing. Bagi orang yang Islam, Al-Quran dan surah Ar-Rum ayat 22 dengan jelas menyatakan hakikat bahawa Allah menjadikan bahasa bagi setiap bahasa. Dan oleh itu tiada sebab untuk kita memusuhi bahasa yang manapun. Yang menjadi perancangan kita ialah mengutamakan bahasa negara. Selaras dengan fitrah penyampaian ilmu, maklumat dan komunikasi yang jauh lebih berkesan dalam bahasa sendiri. Sebagaimana juga disyaratkan dalam surah Ibrahim ayat 4 tentang ketetapan Allah bahawa para rasul Allah itu menyampaikan ajaran agama dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Datuk Yang Dipertua di peringkat antarabangsa pula, negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun bekerja keras dan ahli UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1/10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Indonesia ialah gerak kerja atashe pendidikan dan kebudayaan kedutaan negara itu di negara-negara utama di dunia dengan program promosi dan publicity yang berkesan. Saya mohon kerajaan menggerakkan Kementerian Luar agar mewujudkan jawatan atashe pendidikan dan kebudayaan yang insya-Allah dapat mengangkat bahasa, kebudayaan, kesusastraan dan aspek lain tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Saya ingin mengetahui dan mohon Menteri Luar menjawab pertanyaan, apakah langkah susulan Kementerian Luar dalam pelaksanaan dasar diplomasi budaya, cultural diplomacy policy yang diisytiharkan pada hujung tahun 2021. Sementara pula Jemaah Menteri telah meluluskan penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang diuruskan oleh DBP, dan dalam kesudahan dana 300,000 setahun DBP telah menunjukkan keberhasilan di peringkat antarabangsa. Komitmen kerajaan yang lebih rinci diperlukan dalam upaya mengangkat bahasa, sastra dan budaya serta ilmu watan negara kita di peringkat antarabangsa. Sedikit maklumat yang perlu saya perkongsikan. Hasil perlibatan saya sebagai duta kecil dalam bidang ilmu dan pendidikan di Republik Rakyat China. Kini telah ada 16 buah IPT di negara itu di pelbagai kota utama yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Hasil pada promosi dan gerak kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Kedutaan Besar Malaysia dan pejabat Kaunsil Jeneral serta sedikit banyak oleh penyandang kursi yang dimanah oleh kerajaan. Jadi peluang untuk bahasa Melayu, sastra Melayu, budaya Melayu dan tamadun negara kita di luar negara terbuka luas, tapi memerlukan komitmen yang lebih jelas pada kerajaan. Dari tahun 1993 pula, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi atau pada waktunya bergabung Kementerian Pendidikan telah menubuhkan beberapa kursi pengajar Melayu, Malay Studies Chair, seperti di Leiden, di Wellington, di Beijing dan di Seoul. Kini semuanya telah sunyi sepi kerana penangguhan program itu. Sewajarnya kursi yang sedia ada itu dihidupkan semula dan malahan ditambah di beberapa wilayah sedunia yang berpotensi. Saya mohon Menteri Pendidikan Tinggi menjawab pertanyaan saya ini. Isu lain yang pada khidmat saya penting diberi perhatian ialah upaya analisis dan penerbitan karya-karya berdasarkan wujudnya sekitar 40,000 manuskrip ulama yang bertebaran di seluruh dunia selain di negara kita sendiri. Kebanggaan akan wujudnya puluhan ribu manuskrip ulama tidak ada arti apa-apa apabila ilmu dan kandungan manuskrip itu tidak dikaji dan tak diterbitkan untuk manfaat masyarakat setempat dan masyarakat peringkat antarabangsa. Saya menyarankan dibentuk sebuah majlis penyelaras manuskrip Melayu lama yang melibatkan semua institusi yang merupakan pemegang kepentingan
Saya tak mengenal pengembang taruh. Taruh itu biasa perjudian. Pemegang kepentingan manuskrip Melayu lama seperti Perpustakaan Negara Malaysia, Dewan Bahasa Pustaka, Istana Kawaran Malaysia, IPT dan badan-badan lain yang punya pusat manuskrip. Tujuannya supaya dapat dilaksanakan pakatan strategik dan perkongsian kepakaran serta dana dalam menggandakan usaha menganalisis manuskrip yang menggarap pelbagai bidang ketamadun seperti agama, ketatanegaraan, undang-undang, perubatan, seni bina, teknologi, historiografi, prosa dan puisi agar dapat diketengahkan sebagai sebahagian warisan ilmu watan ke mata dunia. Ini yang dilakukan oleh negara China. Mengapa perubatan tradisi China dapat diangkat ke peringkat yang mendunia? Kerana mereka melakukan kajian dan mengangkat perubatan tradisi mereka. Terkait dengan bidang dengan itu, dan saya menyarankan kerana juga memberikan peruntukan yang besar pada usaha untuk melakukan kajian dan penerbitan karya agung dan manuskrip Melayu lama yang 40,000 lebih jumlahnya itu secara terancang, secara serius dengan melantik ahli-ahli filologi, saintis dan sebagainya bagi mengerjakan manuskrip Melayu lama yang puluh ribu jumlahnya. Dalam konteks penerbitan, perlu dilakukan transformasi, terutama keutamaan kepada penerbitan elektronik dan digital dalam bentuk yang terangkum dalam industri kreatif seperti multimedia, animasi, adaptasi dan lain-lain yang menserap masyarakat berbanding hanya terbitan bercetak dan berteks asal yang hanya menarik minat sejumlah sarjana atau pelajar IPT. Perhargaan tinggi pada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana pada tahun 2023 telah diperuntukkan 22 juta ringgit untuk pengembangan ilmu, karya agung dan karya sastra secara tersohor. Tetapi persoalannya, perlu dilaporkan oleh badan-badan yang diberi amanah itu apakah yang telah dilakukan terhadap 20 juta ringgit yang diperuntukkan itu. Dan pada tahun 2024, menurut Pembentang Belanjawan, 60 juta ringgit diluluskan, diperuntukkan termasuk untuk industri kreatif, juga soal penerbitan dan mengangkat soal ilmu, bahasa, sastra dan budaya. Datuk Yang Pertua, saya mohon dalam 1 minit lagi. Saya menggunakan autokrus sekarang. Minta seminit lagi. Baik. Menggunakan apa ni, gear automatiknya laju. Satu hal lain lagi yang mungkin dilupakan orang, UNESCO menetapkan untuk mencapai taraf negara maju, perlu ada 0.01% judul setiap tahun bernisbahkan jumlah penduduk negara. Dengan andaian penduduk negara kita sekitar 30 juta orang, maka negara kita wajib menerbitkan atau mengeluarkan terbitan cetak dan digital berjumlah kira-kira 30,000 judul baru setiap tahun. Baru UNESCO akan meletakkan taraf negara kita sebagai negara maju dalam bidang pendidikan. Program pembentukan watak generasi muda sebagai bakal pemimpin dan penggerak pembangunan negara masa hadapan perlu diberi perhatian khas. Pada tahun 2003 diwujudkan program PLKN, tapi dihentikan pada tahun 2015. Disambung dengan PLKN 2.0 pada tahun 2016. Pada tahun 2018 terus ditutup oleh kerajaan tanpa kita ketahui apa sebab musababnya. Pada 9 Oktober 2023, saya membaca pernyataan Menteri Pertahanan kini bahawa PLKN 3.0 akan dilaksanakan pada tahun 2024. Saya mencadangkan dengan tegas agar dihalusi perancangan pelaksanaannya dengan proses libat urus secara meluas dengan semua pihak yang berkepentingan agar PLKN 3.0 benar-benar berkesan dan tidak mengulang kelemahan PLKN 1.0 dan PLKN 2.0. Kelemahan di negara kita saya perhatikan selalu masalah untuk mempertahankan dan mengekalkan mutu program yang dirancang. Bagi memastikan keterjaminan makanan, saya tidak bercakap panjang. YB dah seminit dah. Saya hanya saya memang dah tak boleh bagi masa tambahan masa dah lepas jam 1. Saya akhiri dengan satu cadangan akhir, iaitu mengulang cadangan saya di Dewan Yang Mulia ini agar kebudayaan diberi martabatnya yang hak, bukan dipayungi oleh sektor pelancongan. Pelancongan lebih sesuai dipadukan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri atau Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Kebudayaan dan warisan perlu mandiri di bawah sebuah kementerian yang tersendiri. Demikianlah Datuk Yang Dipertua. Dengan ini saya mohon menyokong RUU Perbakalan 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. Ahli Yang Berhormat, Dewan ini ditangguhkan dan akan bersidang semula jam 2.30 petang.